Hasbi Rabbi Jalallah fi qalbi ghayrullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghayrullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang dikasihi pengurusi masjid serta hamba Bapak Imam, tuan-tuan pimpinan, tuan-tuan guru, para ulama, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat dengan Allah SWT kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai nikmat punya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada malam ini kita melihat ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini daripada surah Yasin ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Maksudnya, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Surah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa dijadikan di hadapan dan di belakang mereka tembok penyekat. Apakah penyekat itu? Penyekat itu ialah kepentingan-kepentingan duniawi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ia berupa penyekat kebendaan, materialisme atau madiyah, pangkat, kedudukan dan sebagainya lagi, sehinggalah mereka tidak nampak apa-apa lagi. Fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Maksudnya lalu kami tutup pada pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dalam keadaan mereka tidak nampak, maka mereka tidak nampak kebenaran. Inilah keadaan orang yang mengikut kesesatan dan jalan kekafiran.
Diri mereka dikelilingi oleh dinding dan tidak ada sejalur cahaya nur pun yang menerangi mereka. Kerana orang-orang seperti itu sememangnya tidak mahu kepada cahaya, iaitu mereka enggan mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam pembicaraan daripada tafsir surah Yasin. Malam ini kita sambung ayat yang ke-9 tentang manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah menghalang hati mereka daripada menerima cahaya hidayah lantaran daripada pilihan mereka sendiri untuk tidak menerima cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu. Mereka sendiri yang mendindingkan diri mereka daripada cahaya hidayah dengan membina tembok pemisah antara dirinya dengan hidayah, meletakkan tembok pemisah berupa harta, pangkat, kekayaan, dan meletakkan kepentingan perkara-perkara tersebut mengatasi daripada kepentingan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu. Jadi kita mengakhir zaman perlu berhati-hati dalam memilih jalan kehidupan. Jangan sampai tergolong di kalangan orang-orang yang Allah SWT sebut dalam ayat, yang Allah SWT sendiri kata mereka itu memilih untuk membina tembok pemisah Mubayi aidi insabda, membuat tembok pemisah antara mereka di hadapan mereka, sekatan menghalang daripada mereka, di belakang mereka daripada menghalang daripada mereka mengingati akan azab Allah Subhanahu wa taala yang bakal diterima oleh orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalangan manusia yang macam itu. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, menjauhkan kita daripada golongannya seumpama ini yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Yasin ayat yang ke-9. Nampak kebenaran, tetapi kerana angkuhnya mereka menolakkan kebenaran tersebut. Besok zaman Nabi SAW, bersama dengan cerita Nabi SAW berdakwah kepada musyrikin Quraisy. Macam-macam cara yang Nabi bersuara, macam-macam kaedah yang Nabi guna untuk berdakwah kepada musyrikin Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab dan mereka yang seangkatan dengannya enggan menerima hidayah daripada Allah SWT kerana takut hilang kuasa, kerana takut hilang kekayaan, kerana risau khawatir ini manusia bernama Muhammad SAW akan bakal mengatasi pangkat yang ada pada diri mereka. Takut Nabi Muhammad SAW ini melebar, luaskan pengaruhnya dan menghilangkan pengaruh yang ada pada musyrikin Quraisy. Maka mereka membina Pak Husainah min baini aydihim sad wa ja'alna min baini aydihim sad wa min khalfihim sad. Depan mereka tidak nampak hidayah, belakang pun tidak nampak hidayah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita. Jika mereka bersembahyang bersama-sama dengan kita sekalipun, namun sembahyang mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Sembahyang mereka tidak mendapat cahaya. Mereka bersembahyang, namun hakikatnya sembahyang mereka adalah sembahyang yang bangga. Tiada khusyuk, tiada tawaduk, tiada pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sembahyang mereka diterima. Apa yang berlaku, minda mereka sentiasa mengingati perkara di luar sembahyang, mengingati hal-hal duniawi yang penuh lara, menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang mereka sembah. Oleh itu mereka tidak akan mendapat apa yang dinyatakan oleh Allah
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Surah Al-Ankabut ayat 40. Orang yang tidak menerima cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia buat amal ibadah sembahyang sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah munafik, orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tunggu serta bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam peperangan pun mereka pada mula ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah menunjukkan satu kesungguhan bersama-sama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia-manusia seumpama ini sebutkan bahawa sembahyang mereka, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang itu, salat itu tidak memberi kesan kepada. Maka Allah SWT sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu, salat itu akan memelihara, mencegah kita daripada kejahatan dan kemungkaran. Bagaimana salat yang kita lakukan, sungguh tertib dan sungguh kualitinya, dan sungguh khusyuk. Hasil natijah daripada solat tersebut akan dapat memelihara kita daripada melakukan perkara fahsya dan munkar, daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala jamin jika memelihara kita daripada melakukan dosa. Refleksi kita kepada ayat ini adalah kita cuba sedaya upaya untuk memelihara ibadah salat, kualiti salat. Hari masa kita elok main ngaji tidak malam di sini kan. Kita kadang-kadang pergi pondok-pondok, tengok macam mana, dengar macam mana cara salat yang berkualiti, macam mana nak nampak khusyuk dalam salat. Kita pelihara pada tersebut, insya-Allah akan melahirkan orang yang akan memelihara diri daripada fahsya'i wal munkar. Golongan ini walaupun mereka bersembahyang, namun akhlak dan perangai mereka masih seperti orang tidak bersembahyang, yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala dan jahil tentang agama. Hakikatnya sungguh pun mereka bersembahyang, tetapi mereka tidak nampak cahaya Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka tidak nampak jalan yang membawa keselamatan kepada mereka di dunia dan akhirat. Padahal Allah SWT telah memberikan banyak jalan bagi hamba-hamba yang mencari kebenaran. Jadi harapan kita terbentang luas, peluang-peluang untuk beramal, peluang-peluang untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu syukur sangat-sangat. Di Pulau Pinang kita ni masih lagi belum sampai tahap macam ni. Selama dah tak boleh nak semayang jemaah macam ni, PKPD kan. Nak kuliah pada ni, mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita. Risau ni tak susah semayang pada rumah kan. Dengar azan, dengar saja, tak boleh nak main masjid. Kita yang selalu main masjid, kita iman kan. Semayang tak rumah, tak puas. Dan Allah SWT bagi kita peluang, boleh main masjid, alhamdulillah. Peluang besar. Gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya untuk menambah. Sampai nanti satu saat, satu ketika Allah tarik nyawa kita masuk ke langsung atau Allah SWT. Itu memang menyesal, semenyesal-nyesal. Kita tengok dulu sebelum PKP kan, kita boleh main masjid sebelum, boleh buang kawan, boleh semayang berjemaah, rapat-rapat. Kita merindui suasana.
boleh dapat. Lurus dengan sah boleh, lurus mana-mana tak tahu ikut garisan. Rapatkan sah, tak boleh. Allah Ta'ala tarik nikmat. Nikmat merapatkan sah ni tak boleh. Nak salam dengan sahabat-sahabat pun Allah Ta'ala tarik nikmat. Takut lagi kan ada virus tu. Sedangkan bersalaman tu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Salam dia, salam dengan bini, salam dengan anak, salam banyak kali dia gugur dosa. Salam dengan kawan-kawan pun takut-takut pun. Di masjid, di surau. Walaupun nampak tak sedikit nikmat Allah SWT, nikmat ibadah kepada Allah SWT. Raya haji tak boleh nak buat ibadah korban macam dulu mulia. Itu nikmat. Sampailah kita fikir suatu hari nanti Allah SWT tarik nikmat nyawa kita, nikmat itu putus dalam amal. Maka sementara ni sementara ada umur ni, sementara ada nyawa terkandung di badan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya insya-Allah untuk membuat amal ibadah. Jangan kita tergolong di kalangan manusia yang Allah SWT sebut dalam surah Yasin ayat ke-9 ni, yang telah diciptakan kepada mereka min baini aidi sadqa wa min khalfi sadqa. Di hadapan mereka ada penghalang sekatan, di belakang mereka ada sekatan, ada penghalang. Di hadapan mereka ada penghalang yang menyekat mereka, di belakang mereka ada sadqa. Fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ada kalanya mereka peluput dosa orang, bertafakur dan memisahkan sebentar diri dari kesibukan dunia, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurusi kejadian alam buana yang luas terbentang. Di samping itu manusia juga digalakkan berfikir, mengurusi perbincangan atau muzakarah yang diadakan bersama-sama para sahabat sepengajian dan seumpama. Jadi buat kita disebut kadang-kadang kita perlu duduk bertafakur seorang diri, memikirkan, memisahkan kita daripada kesibukan dunia, bisnes, urusan dunia dan sebagainya. Waktu yang sesuai untuk kita berseorangan ataupun berkhalwat dengan Allah SWT, ada waktu semua salat subuh, waktu tahajud, bangun awal sikit daripada subuh, sejam subuh-subuh, setengah jam subuh-subuh, di atas 3 sejarah kita memanjatkan doa, merayu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan kesempatan untuk berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekala kita pergilah berriadah, berrekreasi di tempat-tempat atau untuk macam masuk hutan, melihat kebesaran keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mengobrol lagi tu dan aktiviti minggu tak atau hiking. Minggu lepas dia hiking apa bukit Al-Vira Hill dekat Bukit Leo, naik 4-5 jam tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok binatang pelik-pelik, ular-ular besar. Jadi benda ni sedikit sebanyak boleh mengingatkan kita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangkan diri kita daripada kesibukan bumi. Dan ini yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat alam, kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang kita juga digalakkan berfikir mengurusi perbincangan atau muzakarah yang dia adakan bersama-sama dengan para sahabat sepengajian dan seumpama. Ada kawan-kawan yang main mengaji
sekali. Balik-balik daripada mengaji tu, buatlah perbincangan luar orang apa yang duk mengaji tadi. Guru ustaz cerita pasal apa, cerita tentang apa, buat perbincangan. Dalam arti kata lain, Islam tidak sekadar cukup dengan kita menghadirkan diri di majlis-majlis ceramah agama sahaja, tapi kita berusaha untuk membuat penilaian dan pemerhatian berterusan. Islam perlu kepada kefahaman yang mendalam, perlu dikaji dan dihayati sehingga menjadi darah daging. Inilah jalan mencari kebenaran. Sebab itu mereka yang enggan mencari kebenaran diibaratkan di hadapan dan di belakang mereka terdapat tembok yang mengelilingi mereka dari melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tegur di kalangan manusia yang seumpama dalam ayat yang ke-9 yang menutup hati mereka daripada mencari kebenaran. Tak mau mengaji, tak mau belajar, ikut pendapat sendiri sahaja, dan ibaratkan di hadapan mereka dan di belakang mereka dikelilingi oleh tembok yang memisahkan diri mereka daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan dengan sebab itu sama sahaja mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepada mereka, mereka tidak mahu beri. Manusia-manusia seumpama ini Allah Ta'ala kata sama ya. Nak bagi amaran kau, bagi peringatan kau, atau kau tak bagi kau, mereka akan tidak, sentiasa tidak beri. Ada manusia yang jenis macam itu. Namun hakikatnya bila kita melihat meningkat sirah Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah berputus asa dengan orang. Manusia-manusia macam ini, Nabi SAW terus membuat amal, membuat dakwah, menyeru kepada dalam Allah Subhanahu wa taala. Dengar cerita bagaimana Nabi SAW berdakwah ke Taif. Sama-sama dengan Zaid bin Khalifah, dakwah-dakwah kepada mereka dengan harapan penduduk-penduduk Taif ini akan menerima ajakan seruan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW dihujani dengan batu-batu sehingga darah mengalir di kaki Nabi SAW. Datanglah malaikat memberikan satu tawaran, wahai Nabi, izinkan aku angkat di bukit ini dan aku lompat di atas mereka, sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya lantaran apa yang diperbuat oleh mereka ini kepada Wahai Muhammad SAW. Apa jawab Nabi SAW? Nabi SAW kata, biarkan mereka. Kalau tidak mereka beriman, mungkin anak cucu-cucu mereka beriman. Buktinya sekarang penduduk Jazirah Arab semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk Taif yang beriman mengaku mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu optimisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masa depan Islam. Walaupun mereka itu generasi mereka itu tidak beriman, Nabi SAW masih lagi menaruh harapan mungkin generasi akan datang akan beriman. Kalau dihapuskan mereka, sudah tentu mereka tidak akan ada generasi yang hidup selepas itu. Tapi ada manusia jenis macam ni. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun kamu bagi peringatan, kalau tak bagi peringatannya, peringatan kepada mereka, Allah tidak akan beriman. Allah SWT menyatakan, wahai Muhammad SAW, sama sahaja di antara mereka, sama ada engkau memberi amaran
atau engkau tidak memberi amaran kepada mereka. Umat yang jahil dan kufur itu mendengar apa yang diberitahukan kepada mereka. Namun peliknya mereka tetap bersikap seperti tidak mendapat apa-apa amaran. Mereka seperti orang yang peka. Sungguh pun amaran yang diberikan oleh Nabi itu keras dan mengancam, iaitu mereka akan mendapat balasan azab yang pedih jika mereka menolak ajaran Nabi dan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mendengar begitu sahaja, nampak ambil hati mereka. Sesungguhnya inilah orang yang tidak diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam yang Nabi SAW suruh kepada mereka. Ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah mengandungi berbagai ayat peringatan-peringatan yang berupa menyeru kepada mengesah ke Allah SWT. Ayat-ayat tentang ganjaran surga kepada orang yang beriman. Ayat-ayat tentang balasan azab neraka kepada orang yang kufur. Mereka mendengar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal-qari'ah. Tentang kiamat, tentang kematian yang pasti, tentang neraka, tentang surga. Apa yang Nabi SAW tidak memberi peringatan kepada mereka, namun mereka tidak beriman. Sungguh pun amalan yang diberikan oleh Nabi itu keras dan mengancam. Mereka akan mendapat azab yang pedih jika mereka menolak ajaran Nabi SAW. Namun mereka mendengar begitu saja, nampak ambil hati. Sesungguhnya inilah orang yang tidak diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah mengenali siapakah orang yang akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT ini, tugas mengajak mereka kepada Islam tetap tidak luput begitu sahaja. Kita tetap bertanggungjawab untuk menyebarkan dakwah kepada mereka. Hal inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, tetap istiqamah dengan usaha wanita untuk menyampaikan Islam. Tengok dulu kita, kalang mereka sama. Kadang-kadang dia berulang kepada yang sama, pun tak jumpa. Karena sebelum benda yang sama, marilah kita beriman Allah Ta'ala, marilah kita menegakkan hukum Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama membangunkan sistem Islam. Marilah kita, benda yang perkara-perkara yang selalu ulang. Inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah putus asa untuk mengajak manusia ke dunia. Dan kita semua kita tanggungjawab kita pun macam tu. Menyebarkan dakwah. Kita kena buat dakwah. Dan kita tak buat dakwah, Islam itu tidak akan tersebar. Islam itu akan tersebar dengan dakwah. Dakwah yang dibuat oleh kita, yang dibuat oleh umat. Kita tak mahu jadi seperti negara-negara tertentu yang apabila tidak dilakukan dakwah, apabila golongan para alim ulama, orang yang tahu mendiamkan diri, Islam akan lenyap di bumi tersebut. Tengok bumi Spanyol. Dulu di dalam negara nama Andalusia yang subur dengan ilmu, terkenal dengan ilmu Islam. Sekarang tak ada apa. Mungkin masa itu Islam tidak didakwahkan, tambah pula dengan serangan daripada luar. Islam hilang di dunia. Di sana ada 3 bangunan-bangunan, tanda-tanda orang Islam tak tahu apa-apa. Dan kita kena melakukan kerja dakwah, tugas kerja. Bukan bermakna selepas mereka tidak mempedulikan ajakan Nabi, maka Nabi pun terus tidak mempedulikan mereka lagi. Nabi Muhammad SAW tidak berdiam diri begitu sahaja. Sebaliknya Nabi terus berdakwah
dan menyatakan kebenaran. Walaupun kedudukan kaum itu sama sahaja, sama ada Nabi SAW memberi peringatan kepada mereka atau tidak, namun adalah menjadi satu tugas kepada Nabi untuk terus menyeru mereka. Walaupun Nabi tahu di mata mereka ada selaput tebal, telinga mereka tersumbat dan hati mereka tutup rapat untuk mendengar dan menyambut ajakan Nabi SAW dan menyambut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap daripada kita punya tanggungjawab kita untuk melakukan kerja Nabi SAW itu dakwah. Dakwah yang paling mudah adalah dakwah kepada kaum keluarga tersebut, kaum keluarga sendiri, yang dekat dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Kalau masing-masing menjaga keluarga masing-masing, insya-Allah kita akan melahirkan masyarakat yang baik. Di sekeliling kita ada orang, 10 orang, 15 orang, adik-adik kita, pak nakal kita, mak nakal kita. Mana-mana yang nampak kemungkaran, kita tegur. Mana yang perlu ajak kepada kebaikan, kita ajak. Sama sekali komunikasi pun lebih mudah dengan WhatsApp. Dari WhatsApp itu keluarga, masing-masing jaga WhatsApp itu keluarga. Follow mesin-mesin yang baru-baru, yang membentuk dakwah. Nampak kemungkaran, kita tegur. Jangan melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang kuat. Kalau masing-masing daripada kita buat kerja dakwah. Kerja dakwah Nabi Muhammad bukan untuk benda yang besar-besar. Masing-masing jaga keluarga masing-masing. Macam mana unit Nabi SAW buat. Nabi SAW menjaga sahabat-sahabat di rumah Al-Arqam di Abi Al-Arqam. Nama-nama ada komunikasi hebat macam tu. Sejauh mana saja lidah Nabi SAW boleh di, berapa orang saja Nabi SAW jumpa. Tapi Nabi SAW jumpa dan lahirkan orang yang macam buat kerja macam Nabi SAW. Maka Islam tersebar ke seluruh dunia. Sampai zaman Sayyidina Umar Khattab, sampai 3 suku dunia. Asyik kena lidah. Bukan pada zaman mana ada komunikasi yang kita. Tapi Islam boleh tersebar sampai 3 suku dunia. Hebat tak hebat, itu semua dakwah itu dilakukan oleh Nabi SAW para sahabat. Yang masing-masing melakukan kerja masing-masing. Kita ada kelompok kita. Siapa ada kelompok kita? Pejabat kita, ada sekolah dengan sekolah kita, nego dengan orang yang ada di sekeliling kita, tempat kita nego, di masjid, orang yang ada di Korea masjid kita. Jadi masing-masing buat kerja yang dibuat oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan melahirkan masyarakat yang baik di sini. Kerana itu, ada kalanya kita terfikir lebih baik kita bercakap dengan binatang daripada kita berkata-kata dengan manusia yang bersifat dulu. Ini kerana kadang-kadang binatang tidak berakal pun takut mendengar kata Tuhan. Justru Allah SWT menyatakan, Ulaika kal-an'am bal hum adall, ulaika humur ghafilun. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini sebaliknya, orang yang tidak mempedulikan ajarkan dakwah seruan Nabi SAW, seruan Islam ini. Orang tidak kata dia baik cakap dengan binatang. Kadang-kadang binatang tu pun faham cakap tuannya. Bila pihak yang dilatih kan, macam anjing, sit, tunggu, run, maksudnya bilang. Ada sekolah boleh latih binatang-binatang, latih anjing, latih apa, latih rumput yang kat
ingkar kepada dakwah seruan Islam ini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Lawak tafsir sebut sebab apa guna perkataan al-an'am. Al-an'am ni binatang ternak. Tak guna perkataan yang mencerminkan binatang liar. Sebab binatang ternak ni tahu dia apa, dia tidak bebas, dia terikat. Dan binatang liar ni mungkin level dia lebih tinggi lagi. Binatang an'am ni hina daripada binatang liar. Allah SWT guna kata al-an'am, mereka itu seumpama binatang ternakan, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Allah SWT sebut manusia tidak memenuhi ayat Allah SWT kal an'am. Dari sudut lain, binatang masih ada harga, namun mereka enggan mendengar, mereka enggan mematuhi seruan dakwah ini adalah jauh lebih hina tarafnya daripada binatang. Mereka tidak ada harga dan nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka adalah penentang Allah Subhanahu wa taala. Al-an'am pun kalau sembelih juga ada nilai. Tapi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah SWT, kalau mati atau sen pun ada nilai. Bangkai, jadi bangkai begitu. Kalau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita semua. Ayat yang ke-11, innama tunziru man ittaba'at dzikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berilah kepada mereka yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang berfaedah dan bermanfaat ialah engkau memberi peringatan kepada orang yang beriman dengan Al-Quran dan takut kepada Tuhan Ar-Rahman walaupun itu paling sunyi. Inilah golongan yang menerima pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kelompok manusia yang mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama berdakwah kepada mula-mula Nabi SAW, berdakwah kepada kaum keluarga yang terdekat dan sahabat-sahabat yang terdekat yang lama yang rapat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluarga yang terdekat. Yang pertama masuk memeluk Islam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian berkembang Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Melahirkan manusia-manusia yang benar-benar beriman dengan Allah SWT dan membuktikan keimanan mereka kepada Allah SWT, sanggup berkorban Allah SWT. Kita ini bulan Maulud, minggu ini 12 Rabiul Awal, sambutan hari kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyakkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Pertama, bagaimana usaha dakwah, bagaimana Nabi SAW kepada kita.
seruan Islam itu. Memerlukan satu kesungguhan dan keazaman yang sangat kuat daripada orang yang menyembah Allah SWT pada tak sampai. Zaman dulu mana ada komplikasi kenderaan yang hebat macam sekarang ni, tapi lama itu sampai. Kalau tidak dengan iman yang kuat, bagaimana seorang wanita yang lemah boleh berhijrah daripada Mekah ke Madinah, taat kepada perintah Allah SWT, patuh kepada perintah Nabi SAW. Nabi SAW kata hijrah 500 km, 400 lebih kilometer. Bukan ada kenderaan macam kita lah ni, jalan kaki, naik unta. Ada kenderaan tu pun dah cukup bagus. Tapi zaman Nabi SAW, kebanyakannya yang masuk Islam mereka awalnya anak orang mustaqafi, mana ada kenderaan, jalan kaki. Dan Nabi SAW sendiri ikut jalan jauh, jalan laut, tak mau dijejaki oleh musyrikin Quraisy yang bertekad untuk membunuh Nabi SAW dalam istilah itu. Inilah sahabat-sahabat ini lahir pada Nabi SAW. Lahir sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang apabila dia nak keluar berhijrah, ditahan oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy kata, Suhaib, hang belum mai daripada luar berhijrah mai ke Mekah, sehelai sepinggang, belum Mekah hang dapat kekayaan begitu banyak. Adakah kamu mau mengikut Nabi Muhammad SAW dengan harta-harta yang kamu kumpulkan di Mekah ini? Apa sebuah Abu jawab? Suhaib kata, maukah aku tawarkan semua harta aku bagi hangpa, aku akan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tinggalkan harta Allah di Islam. Juga kata aku, dan dia tinggalkan harta dia, pergi mengikut perintah Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Inilah sahabat-sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Hasil daripada menerima iman, menerima hidayah, menerima dakwah ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kita yang lahirkan manusia-manusia yang boleh menerima hidayah dan membantu menyebarkan hidayah dengan usaha Allah. Dengan kalam-kalam kita ini, mulut kita ini, handphone kita ini, untuk menyampaikan risalah dakwah Islam kepada masyarakat. Justru itulah Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar mengutamakan orang-orang ini dari pembesar-pembesar Quraisy. Inilah yang kita akan dapat baca kelak, umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma." Telah memasang mukanya belakang kepada seorang buta. Nabi SAW dulu tengah ceramah dengan musyrikin Quraisy, untuk entertain, untuk melayan musyrikin Quraisy dengan harapan pembesar-pembesar yang akan beriman. Datanglah seorang sahabat Nabi SAW yang buta, Abdullah Maktum, datang nak tanya Nabi SAW sesuatu. Nabi SAW berpaling dan memasang muka. Allah SWT tengok, utama orang macam ni yang nak hidayah, yang saya nakkan Islam, daripada pembesar-pembesar Quraisy yang akan mengharapkan apa sesuatu daripada mereka, sedangkan mereka ini memang tidak mahu beriman Allah SWT. Inilah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah kelompok manusia yang mendengar akan peringatan dan takut kepada Tuhan Ar-Rahman, walaupun di tempat yang baik dan tersembunyi, walaupun mereka tidak nampak Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhu bima maghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah berita gembira kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang mulia. Apa lagi kita harapkan dalam dunia ini selain daripada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita tanya semua,
semua ada masuk syurga. Masuk dengan syurga, kita mengharapkan bebas daripada dosa, yakni mendapat keampunan daripada Allah SWT. Nak dapat keampunan daripada Allah SWT, kita kena beriman dengan Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kita untuk beramal sebagaimana kita dapat pada malam ini pada ayat yang ke-9 tadi, tentang manusia yang dijadikan dikeliling oleh tembok-tembok, kemudian seterusnya orang yang dia beri amaran tapi tidak mahu beriman, kemudian seterusnya Allah SWT memberikan kita peringatan bahawa di sana ada orang yang beriman dan diberikan khabar beliau dengan keampunan dan pahala yang mulia. Ajri dari surga.